ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time, baca faham amal. Kita dalam sesi ulang kaji kita pada hari Sabtu yang berbahagia ini. Kita doakan Allah berkati usaha kita, Allah berkati dengan kesungguhan kita mendalami kepada hidayah daripada Allah Al-Quran Al-Karim. Dan hari ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Sanusi. Selamat datang Doktor. Selamat datang. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan juga kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berada pada hari ini untuk membincangkan mengulang kaji kepada halaman 160 hingga 164 di mana kita sudah pun mengikutinya selama 5 hari daripada hari Isnin hingga hari Jumaat yang lepas, dan kita ingin melihat sekali lagi agar peringatan demi peringatan yang Allah berikan ini kita tak lupa. Dan bagi tuan-tuan, kita harapkan bahawa Quran Time kita mungkin baca satu hari satu halaman, tetapi kita juga perlu mengulangnya ya, agar kita tidak lupa poin-poin yang ada pada setiap surah ini. Mungkin dengan bacaan, satu lagi mungkin kalau katakan yang menghafaz Quran dalam solat malam ya, boleh kita sama-sama mengulang kaji balik semula, kerana puncak kepada Al-Quran ini apabila kita dapat baca di dalam solat kita sehingga kita mendapat kepada tazakkur, peringatan, sehingga kan kita khusyuk di dalam solat kita. Jadi pada hari ini kita ingin memulakan sesi kita. Tuan-tuan dijemput untuk share di Facebook, jangan lupa ya, untuk kita sama-sama beritahu. Mungkin ada yang tak sempat mengikuti daripada hari Isnin hingga hari Jumaat, jadi kita share mungkin dengan ulang kaji ini dapat kita melihat bagaimana Al-Quran ini bukan sekadar 1400 tahun yang lepas, tetapi ia juga memberi manfaat untuk kita pada tahun 2021 ini, insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin Ustaz Tirmizi Ali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada surah Al-Fatihah untuk kita sama-sama mengingat kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah menyatakan Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Kerana rahmat Allah di dunia ini salah satunya apabila kita dapat Allamal Quran, Allah mengajarkan kepada kita Al-Quran, peluang kita belajar pada setiap hari, dan di akhirat nanti kita harapkan kita mendapat manfaat mengikut hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk kita melihat 5 halaman pada hari ini, surah Al-A'raf berkisah tentang Al-A'raf tentang individu orang yang berada di atas tempat di antara syurga dan neraka. Dan Allah membawakan kisah-kisah ya pada
halaman 160 ini ada kisah, 159 yang kita dah ikuti pada minggu lepas pun ada kisah, dan kisah-kisah ini adalah untuk menetapkan tauhid dalam hidup kita. Dan kita nak melihat kepada kisah yang ada permulaan pada halaman 160 ini, sambungan daripada halaman 159 tentang kaum Thamud, ya, tentang kaum Thamud pada ayat 74. Ya, kita nak baca satu ayat bersama dengan Ustaz Tirmizi, dan kemudian nanti kita bersama dengan Ustaz Dr. Sanusi untuk kita melihat apakah yang diingatkan oleh Allah. Dekat sini ada perkataan fadhkuru ala Allah, ya. Jadi biasanya bercakap tentang wadhkuru ni'matallah, ya, dalam surah Al-Baqarah, doktor, ya, tapi di dalam ayat 74 ini ada ala Allah. Ala yang digunakan juga dalam surah Ar-Rahman. Jadi kita baca dahulu ayat 74 dan kemudian kita lihat beza di antara perkataan ini untuk kita lebih menghargai mufradat perkataan dalam Al-Quran, seni lataif yang Allah sedang sampaikan kepada kita. Silakan Ustaz. Auzubillah. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi, di tanah yang rata kamu dirikan istana-istana dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu melakukan kerosakan di bumi. Jadi ini adalah peringatan kepada kaum Thamud menggantikan kepada Ad, dan mereka diberikan peluang untuk membina istana, qusura dan juga rumah daripada jibal, daripada bukit-bukit. Dan di hujung itu Allah menyatakan sekali lagi fadhkuru ala Allah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Terjemahannya ingatlah kepada nikmat Allah dan jangan melakukan kerosakan. Tapi mungkin nak bertanya terus kepada Ustaz Dr. Sanusi. Ada dua perkataan Ustaz, ya. Perkataan yang pertama ala ini pasal biasa di tempat lain ada wadhkuru ni'matallah kepada Bani Israel. Kemudian di sini wala ta'thaw, tapi kalau dalam ayat 56 ataupun kalau kita ambil kisah malaikat protes ataupun bertanya kepada Allah, ada orang yang menumpahkan darah membuat kerosakan, perkataannya ialah wayasfikud dima, ataupun sebelum itu bercakap tentang fasad, ya, tentang fasad. Jadi di sini terjemahan cakap kerosakan juga, tak tahu. Beza dua perkataan ini untuk lebih lagi dapat menghargai ayat 74 ini pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik, kat sini perbincangan kita yang pertama adalah mengenai perkataan ala. Mengenai perkataan ala. Kalau Ustaz Fazrul sebutkan tadi, maknanya dalam ayat-ayat yang sebelum ni Allah Ta'ala hanya menceritakan tentang nikmat, tapi kali ini penggunaan dia berbeza. Allah Ta'ala sebut kalimah ala. Kalimah ala ni sebenarnya dalam Quran disebut sebanyak 3 kali.
iaitu yang pertama dalam surah Al-A'raf ni sendiri, yang kedua disebut juga dalam surah An-Najm. Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara, kalau tak silap saya. Dan yang ketiganya adalah dalam surah Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi ada tiga. Jadi sekiranya kita perhatikan, nikmat ni sebenarnya adalah satu perkara yang memberikan keseronokan. Kalau kita tengok dalam ayat Quran, Allah Taala kata tentang nikmat syurga, muttaqina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Taala cerita tentang nikmat syurga dalam Quran dan sebagainya menggunakan lafaz nikmat, menggambarkan seolah-olah nikmat ni adalah satu perkara yang lembut. Yang ni definisi saya sendiri. Maknanya nikmat ni satu perkara yang lembut. Ala ni adalah termasuk pemberian Allah Taala kepada yang lembut dan yang keras. Yang lembut dan yang keras. Sebab kalau kita perhatikan kalimah ala ni didatangkan sebelum daripada tu lagi ada Allah Taala cerita tentang ja'alakum khulafa'a fil ard, kami bagi kamu khulafa, khalifah di muka bumi. Ada satu kekerasan, kekuasaan digunakan. Allah Taala bagi bastah, kekuasaan, keluasan di muka bumi juga, menunjukkan kaum Ad ini adalah kaum yang Allah Taala bagi dua-dua nikmat. Nikmat yang seronok untuk diorang dan nikmat yang kuasa pada diorang, tetapi mereka telah menggunakan dia dengan jalan yang salah. Jadi secara umum dia, nikmat ni adalah satu nikmat yang lembut, yang keseronokan dia dirasai. Adapun ala ni adalah nikmat juga daripada Allah Taala, pemberiannya yang diberi daripada Allah Taala, tetapi menggunakan merangkumi aspek yang lebih luas, iaitu nikmat yang lembut dan nikmat yang keras. Ni yang pertama, iaitu mengenai tentang kalimah ala. Mengenai tentang kalimah yang kedua, iaitu wala ta'thau, iaitu janganlah kamu melaksanakan membuat kerosakan. Kalau Ustaz Fazrul sebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ada cerita dah wala tufsidu fil ard, jangan kamu melakukan kerosakan. Jadi sebenarnya kenapa Allah Taala guna pula kalimah ta'thau? Kalau kita perhatikan dalam beberapa tafsir, bagi contoh tafsir Tantawi dalam tafsir Al-Wasit, dia ada menceritakan ataupun memetik kalimah daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ar-Raghib Al-Asfahani, iaitu Ar-Raghib Al-Asfahani ada juga ceritakan bahawa ta'thau ni bukan sekadar melakukan fasad, tapi syiddatul fasad. Maknanya syiddatul fasad ni sangat merosakkan. Yang ni juga sebenarnya bukan kalimah yang pertama digunakan dalam Quran. Sebelum daripada ni sebenarnya telah digunakan ke atas Bani Israel. Berarti Bani Israel ni bukan sahaja kaum yang melakukan fasad, tetapi memang sangat-sangat fasad. Maknanya sangat-sangat melakukan kerosakan. Tapi ada tafsiran yang kedua yang menggambarkan bahawa fasad ataupun ta'thau dekat sini bukan sekadar kerosakan. Kalau fasad, kerosakan yang hissi, dia kata kerosakan yang kita boleh rasa, maknanya kita kena tumbuk ke, kita dizalimi. Tetapi ada satu lagi fasad dalam ta'thau ni adalah fasad yang hukmi, iaitu yang secara batinnya. Iaitu yang secara batinnya orang tak nampak. Saya bagi contoh, sebagai contoh macam orang memberi rasuah. Fasadnya tak nampak. Ta'thau kan, maknanya tak nampak dia punya kerosakan, tetapi sebenarnya dia adalah rosak batin ni, rosak yang tersembunyi yang merosakkan seluruh sistem pentadbiran. Dia boleh jadi macam tu. Jadi Allah Taala berpesan kepada mereka, jangan rosak secara hissi, jangan rosak secara fizikal, dan jangan rosakkan secara yang tak nampak, yang itu lebih berbahaya sebenarnya dari aspek kerosakan manusia itu sendiri. Subhanallah. Terima kasih saya ucapkan pada Dr. Sanusi menjelaskan tentang istilah la sebentar tadi, dan juga ta'thau ya fil ardi mufsidin, digabung sekali itu kan. Jadi maksudnya yang rosak secara syiddah tadi, amat teruk. Dalam masa yang sama yang dijelaskan tadi, kerosakan itu bukan sekadar dari segi fizikal, tapi dari segi hukmi Ustaz ya. Dari segi hukum dia mencalar kepada keamanan dalam masyarakat. Dan itu yang kita lihat sekarang ini, bila isu kartel daging Ustaz ya, dia bukan dia tumbuk kita tak bagi makan daging ya. Betul. Dia malah bagi kita lagi banyak makan daging. Betul. Tapi daging yang bercampur aduk, dan ini kerana ada rasuah yang berlaku. Ini perkara yang kita ingin ambil pelajaran ya daripada ayat 74. Kita tidak mahu jadi kumpulan begini. Malah sebenarnya dalam surah Al-A'raf ini ada banyak kali berulang perkataan istikbar ataupun sombong. Nanti kita akan tengok lagi. Cuma kita nak bergerak kepada kisah seterusnya yang disampaikan, yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi awal tadi, ayat 80 berkaitan dengan kaum Lut ya, bersambung kisah ini sehingga ayat muka surat 161 ya. Dan salah satu daripada poin yang disampaikan daripada ayat 72 ini bercakap tentang kaum Lut ini, dia mengusir ya, dia bukan sekadar dia buat perangai dia, tapi dia ada istilah akhrijuhum,
Kita baca dahulu ayat 70 ataupun 82 halaman 161 untuk kita memahami psikologi mereka yang terlibat dengan homoseksual ataupun LGBTQ ini, macam mana perangai dia yang kita kena berhati-hati. Dan kita kalau ada kawan yang terlibat, mungkin dia awal-awalnya baru berkenalan, ya, dia rasakan bahawa ini adalah inclination, kecenderungan saya sahaja, tapi kena ingat bahawa ia boleh membina satu psikologi yang tersendiri. Kita baca dahulu ayat 82. Silakan Ustaz. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا قريتكم إنهم أناس يتطهرون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Dan jawapan kaumnya, kaum Lut ini tidak lain hanya berkata, usirlah mereka Lut dan pengikutnya daripada negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Jadi nak minta penerangan kepada Ustaz Dr. Sanusi berkaitan dengan mereka yang terlibat dengan gerakan, ya, menyokong kepada kaum Nabi Lut ini, ya. Dalam ayat ini dia kata keluarkan. Jadi apa sebenarnya yang berlaku kepada orang-orang yang terlibat dengan aktiviti LGBTQ ini yang perlu diambil perhatian dan kita doa kita dijauhkanlah Ustaz, ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai tentang isu LGBTQ ni yang juga disebutkan dalam Quran, sebenarnya ianya adalah satu isu yang agak berat. Sebab Allah Ta'ala fokuskan kepada seorang Nabi untuk menangani isu ni, untuk menangani isu yang agak berat. Maksudnya ada Nabi khas, ya? Memang ada Nabi khas. Kalau kita perhatikan, sebenarnya tema setiap Nabi ini diutuskan ada tema dia sendiri. Nabi Nuh untuk menangani isu akidah dan sebagainya. Nabi Shu'aib sebagainya untuk menangani isu-isu ekonomi, perniagaan, kerosakan dan sebagainya pada perniagaan. Tapi isu kaum Nabi Lut ni adalah difokuskan kepada isu LGBT sebenarnya. Dan kalau kita perhatikan kat sini, kumpulan ni dah merebak dia punya, saya minta maaf saya sebut penyakit, maknanya dia punya masalah tu tadi telah merebak sehingga menyebabkan mereka merasakan orang yang baik ni yang salah. Dia kata innahum unasun yatatahharun. Maknanya mereka inilah kaum yang cuba membersihkan diri. Pada hakikatnya sebenarnya perkataan ataupun isu LGBT ni adalah satu perkara yang berat sehingga Allah Taala hantar kaum Nabi Lut. Boleh ataupun tidak boleh kita tangani, sebenarnya kita kena tengok macam mana Rasulullah buat. Kalau kita perhatikan dalam hadis, sebenarnya Rasulullah berusaha untuk menangani kumpulan ini dengan memberikan peringatan bahawa sebenarnya mereka yang mengamalkan dengan beberapa amalan mesti disekat ataupun kalau boleh dijauhi, mesti dijauhi. Kita tengok macam mana Rasulullah menangani isu ni adalah dengan menangani punca isu. Punca isu ni sebagai contoh, sebenarnya banyak sebenarnya banyak punca isu ni. Yang pertamanya adalah ada di kalangan mereka ni yang hasil ataupun tercenderung ke arah ni adalah disebabkan kerana sexual abuse. Kalau saya bincang dengan kumpulan ni daripada satu kumpulan penyelidik di USIM, nama dia Profesor Dr. Rafidah, yang mana dia menangani isu-isu LGBT ni. Dia menceritakan bagaimana ada sebahagian yang menjadi punca kepada isu ni adalah memang daripada kecil dia dah diliwat oleh ayah saudara dia. Jadi perhatikan isu ni agak serius yang berpunca daripada punca-punca yang sebegini. Bagaimana Islam rawat? Islam rawat daripada awal dengan mengatakan Rasulullah larang la'anallahu man amila bi'amalin qaumil Lut. Allah Taala akan melaknat orang yang melaksanakan amalan kaum Nabi Lut ni tadi. Jadi ini yang menjadi punca. Jadi punca ni mesti dicegah dahulu. Yang membimbangkan kita pada hari ini, punca-punca ni berlaku di mana-mana. Kadang-kadang dalam sekolah pun berlaku. Beginilah Rasulullah tangani, iaitu mengurangkan mereka dari aspek punca. Yang keduanya adalah bagaimana Rasulullah tangani isu LGBT ni adalah melihat dari aspek bagaimana Rasulullah melarang mereka ni buat cross dressing. Cross dressing ni maknanya berpakaian dengan yang berlawanan dengan dia. Bagi contoh,
yang lelaki berpakaian seperti wanita. Jadi Rasulullah kata la'anallahul mutasyabbihat. Allah Taala melaknat orang yang berpakaian sedemikian kerana punca-punca sebegini akan membawa manusia kepada kecenderungan ke arah yang tak elok. Jadi begini yang Rasulullah anjurkan bagaimana sebenarnya LGBT ni boleh ditangani tetapi mesti ditangani dengan dirawat dari aspek punca masalah tu sendiri tadi. Punca masalah Jadi tadi. maksudnya dari segi punca pergaulan satu, Ya. kehidupan sosial dan juga dari segi social kontrak tadi pakaian pun penting. Ya, Ustaz ya. Pasal dalam surah Al-A'raf ni memang ada cerita pasal pakaian dan Allah beritahu untuk okey memang bagus pun ambil pakaian cantik-cantik tapi jangan pula cantik itu orang lelaki cantiknya lain, orang perempuan cantiknya lain dan itu adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila lelaki dapat menghargai cantik pakaian pada lelaki untuk dipakaikan, untuk perempuan pakai ikut fashion yang untuk orang perempuan ya, kerana ia boleh mengubah pula Ustaz ya bila dalam hadis tadi Ustaz nyatakan mutasyabihat itu menukar pakaian pun dia boleh membawa kepada kecenderungan. Ustaz Tirmizi ada nak Saya berkongsi? teringat sikit ada satu kisah mungkin mak ayah tu dia nak sangat dapat anak perempuan Ya. kan, dah beli baju siap-siap kan, tiba-tiba dapat anak lelaki. Jadi dia tetap daripada Dia tak kecil tu bersedia. punca daripada awal lah. Ustaz. Punca daripada awal. Saya pernah pergi ke sebuah penjara di tempat kita, Penjara Sungai Buloh lah. Masuk dalam program tu kita ceramah tentang LGBT lah. Saya sebagai baca Quran dan sebagainya, dan memang antara punca tu berlaku daripada tadi. Diliwat sejak kecil, mereka ni tidak betul-betul dididik dengan Jadi ini adalah satu perjuangan besar kepada kita semua tuan-tuan perempuan dan dirahmati Allah sekalian. Ada anak di sekolah mana pun perlu jaga ya aspek ini, kesedaran ini, pencegahan ini, dan moga-moga dengan kita membaca surah Al-A'raf ini kita jelas bahawa kita kena ambil stand ya, tak nak jadi orang yang berada 50-50, khuatir nanti kita di tengah-tengah di atas di antara syurga neraka nanti kerana kita tidak mengambil stand ataupun pendirian berteraskan kepada halaman 161. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam My Quran Time pada hari ini untuk kita sama-sama ya melihat kepada ulang kaji halaman 160 hingga 164, dan kita pun sudah melihat sehingga halaman 161 sebentar tadi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Sanusi untuk menjelaskan kepada kita tentang kisah kaum Lut yang sebenarnya ada cabaran dan ada psikologi yang tersendiri. Dia kalau sampai to the extreme ialah dia merasakan pada manusia lain sebagai tidak betul ya, dia yang betul. Itu adalah kerangka bagaimana sesuatu dosa kalau ianya dianggap sebagai biasa-biasa, dianggap sebagai norma ya, dianggap norma kebiasaan, ia boleh menterbalikkan yang hak itu sebagai batil dan yang batil itu sebagai hak. Dan sehingga kan kalau kita tengok di online Ustaz ya, ada social media yang letakkan sekarang jantina biasa dua je kan, lelaki perempuan, sekarang dah ada lebih daripada 60-70. Maksudnya ada campur-campur sana sini apa sebagainya, tapi masih lagi kalau bersalin ataupun beranak dekat hospital tu masih lagi lelaki perempuan lagi lah setakat ni kan. Jadi idea-idea inovasi tanpa hidayah dengan penuh kezaliman ataupun penuh dengan kegelapan ini adalah suatu perkara yang amat mengerikan, dan kita nampak perkara ini. Cuma mungkin sebelum kita nak pergi lebih lanjut Ustaz ya, bila melihat kepada kumpulan ini, adakah macam mana kita nak melihat berinteraksi dengan mereka? Adakah kita ini kena marah dengan mereka, ataupun kita kena keluarkan mereka daripada negara ini ataupun negeri ataupun daripada syarikat ke daripada keluarga pasal takut nanti dia menular, ataupun macam mana sebenarnya? Okey, baik.
Yang ni saya suka juga untuk kongsikan bersama tadi mengenai tentang bagaimana Rasulullah menangani golongan LGBT ni tadi. Yang pertama kita tengok perhatikan bagaimana Rasulullah bersikap tegas. Bersikap tegas dari aspek bagaimana Rasulullah tak kasih melakukan perkara yang bersalahan dengan syarak. Yang kedua jangan cross dressing, iaitu jangan berpakaian seperti pakaian yang bercanggah dengan dia punya jantina. Tapi kalau kita perhatikan juga dalam hadis, tidaklah Rasulullah ni bersikap sangat keras sangat. Kerana ada juga beberapa hak yang Rasulullah jaga buat golongan yang saya tak panggil lah golongan LGBT, takkan Rasulullah nak bagi iktiraf LGBT itu tadi, tapi mukhannath kita panggil, iaitu lelaki yang berperwatakan ataupun ada berperwatakan seperti wanita ataupun kejiwaan dia seperti wanita. Kalau kita tengok dalam beberapa hadis, sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, ada menceritakan seorang mukhannath, iaitu seorang yang kalau hari ini kita panggil maknyah lah, yang datang ke rumah isteri Rasulullah kerana meminta makanan. Asalnya Rasulullah tanya kepada isteri baginda, kenapa dia ni ada di rumah ni? Lalu para isteri menyatakan, kalau engkau biarkan dia, berarti dia akan mati kelaparan ataupun dia tidak ada makanan kerana semua orang menyisihkan dia. Kalau kita sisihkan dia, dia akan jauh lagi daripada kita. Sebab tu kita perhatikan bagaimana sebenarnya Rasulullah pada awalnya beri diorang ruang untuk datang kepada rumah isteri Nabi dan menerima makanan daripada para isteri Nabi itu tadi. Maknanya dari hak kemanusiaan dia sebenarnya Rasulullah jaga. Kemudian macam tu juga bila saya baca dalam beberapa kisah mengenai mukhannath ni tadi, dalam riwayat ada menceritakan mengenai bagaimana sebenarnya seorang sahabat namanya Anjashah. Anjashah ni sebenarnya riwayatnya ada diceritakan dalam riwayat hadis sahih, iaitu dia ditugaskan sebagai pembawa ataupun pemimpin yang menarik tali unta ataupun yang menjadi pemandu buat isteri-isteri Nabi. Tapi satu hari dia bawa unta tu laju sehingga menyebabkan Rasulullah kata, ruwaidaka ya Anjashah, perlahan sikit Anjashah, suka bil qawarir, iaitu engkau bawa kaca-kaca, iaitu isteri Nabi tu, wanita-wanita tu digambarkan seperti kaca, iaitu yang berat untuk yang mudah pecah. Jadi kalau kita perhatikan kat sini, walaupun Anjashah disifatkan oleh sebahagian ulama sebagai mukhannath, tetapi Rasulullah bagi hak dia pekerjaan. Maknanya Rasulullah iktiraf dia, Rasulullah bagi ruang kepada dia. Tetapi andai sekiranya dia melakukan kesalahan daripada aspek syarak, maka Rasulullah akan bersikap tegas. Rasulullah bersikap tegas ni kalau kita tengok ada seorang lelaki yang disebutkan tadi, nama dia Hit, dia berpakaian ataupun dia bersikap seperti sikap wanita dan dia suka masuk dengan kaum wanita dan dia mendedahkan tentang aurat wanita. Ada dalam kisah hadis menceritakan bagaimana dia ceritakan kepada anak saudara ataupun adik-beradik kepada Ummu Salamah mengenai wanita-wanita Thaqif, kerana dia biasa masuk dengan kumpulan wanita. Jadi dia ceritakan tentang aurat mereka. Lalu Rasulullah kata, akhrijuhum, maknanya keluarkan diorang ni daripada rumah kamu kerana dibimbangi kerana membocorkan ataupun menceritakan tentang aurat wanita muslimah yang sepatutnya kita pelihara. Jadi aspek kat sini kita kena faham, pengajaran dia adalah Rasulullah menjaga hak mereka, tetapi sekiranya mereka melakukan perkara yang bertentangan dengan syarak, maka Rasulullah akan bersikap tegas. Amat tegas ya. Jadi ini adalah panduan penting dalam kehidupan kita, berinteraksi dengan kumpulan yang berbeza kecenderungan, lantaran kita tidak mahu kalau katakan iblis itu dilaknat itu kerana istikbar, kan, kerana sombong. Kita pula yang sombong dengan kumpulan LGBT ini ya, sehingga kan kita halau dahlah tadi kalau dalam kisah Nabi Lut itu kaumnya itu menghalau, kan. Jadi halau dengan halau itu bukan kaedah untuk menyelesaikan isu. Malah Nabi dalam apa yang dikongsikan tadi menyantuni kepada hak kemanusiaan, tapi dalam masa sama menjaga hukum ataupun syariat yang perlu dijaga di antara satu sama lain. Jadi bercakap tentang kita tidak mahu jadi sombong ini, kita baca daripada ayat 88 kerana konsisten ada beberapa kali dalam surah Al-A'raf ini tentang istilah sombong. Kita baca dahulu ayat 88 daripada halaman 162 untuk kita menyemak balik apakah intipatinya. Silakan Ustaz. Baik. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya Shu'aib لنخرجنك يا شعيب
أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق الله العظيم. Kita berpindah kepada kisah Nabi Syuaib bersama dengan kaumnya dalam bab ekonomi. Pembesar-pembesar yang menyombongkan diri daripada kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, sesungguhnya kami akan mengusir engkau bersama dengan orang yang beriman daripada negeri kami kecuali jika engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Adakah kamu akan mengusir kami meskipun kami tidak menyukainya?" Jadi nampak menarik sebenarnya kisah Nabi Syuaib ini, Ustaz Doktor ya. Maksudnya kalau kita kaitkan dengan kisah Nabi Lot tadi tu, dia kalau orang ni dia dah buat satu kesilapan jenayah, dia bukan sekadar buat seorang-seorang, dia ada tendensi keinginan untuk halau orang yang buat baik. Sama dekat sini juga, keluar kan, kalau kamu tidak ikut kepada qaryatina aw la ta'udunna fi millatina, kepada millah kami, bukan pada dinina tapi kepada millah kami, cara hidup kami. Jadi mungkin di sini sebenarnya bila istilah istikbar itu sombong kan, yang diwarisi daripada iblis, iblislah musuh kepada Bani Adam, kepada Nabi Adam. Macam mana nak ubat isu takbur ini, sombong ini, pasal kita tak naklah dia masuk ke dalam diri kita yang membaca Al-Quran ataupun dalam diri umat Islam ni sendiri. Sila. Baik, kalau kita perhatikan sikit saya tambah sikit Ustaz Fazrul. Ya. Kalau kita tengok kes yang kaum Nabi Ad tu tadi ataupun kaum Ad dengan Nabi Hud tu tadi, menceritakan bagaimana dia menghalau kan, maknanya menghalau orang-orang yang baik ni daripada kumpulan mereka yang dikatakan LGBT ataupun melakukan kesalahan ni tadi. Kemudian macam tu juga dengan golongan yang kedua ni, iaitu golongan daripada kaum Nabi Syuaib sendiri menghalau kaum dia ataupun menghalau Nabi Syuaib daripada kaum ataupun daripada kampung mereka sendiri. Kalau kita perhatikan kat sini, sebenarnya mereka ni adalah satu ataupun dua pihak yang telah mula dominan. Maknanya gambaran dekat sini adalah kerosakan yang berlaku pada kedua-dua kaum ni, kaum Ad dan kaum Syuaib ni adalah kaum yang telah mula dominan kerosakan yang berlaku di dalam dia, sehingga Allah Ta'ala hantarkan Rasul untuk memperbaiki keadaan. Apa masalah yang berlaku kepada dua golongan ni? Adalah kerana mereka istikbar, iaitu mereka sombong tu tadi. Penyakit sombong ni sebenarnya adalah penyakit dalaman, iaitu penyakit hati. Dia bukannya satu penyakit yang boleh dinampak secara zahir. Kalau kita perhatikan kat sini, sikap dia sama je macam, sebenarnya sama macam iblis juga, iaitu sebenarnya dia orang bukan tak tahu impact. Maknanya iblis dari sudut knowledge dia tahu dah, maknanya dia orang yang paling tahu tentang, maknanya dia adalah malaikat yang ataupun jin yang telah dinaikkan taraf dia sehingga tahap malaikat dan sebagainya. Tetapi bila Allah Ta'ala suruh sujud, bukan kerana dia tak tahu arahan benar ataupun dia tak boleh terima, tetapi kerana sikap ataupun penyakit dalam diri itu tadi. Yang ni yang menjadi satu perkara yang sangat bahaya yang cuba dirawat dalam Islam. Tengok tadi kaum Nabi Hud, kemudian kaum Nabi kaum Lut tu tadi, kemudian dengan kaum Nabi Syuaib, macam tu dah tadi. Dia dah dominan, kemudian dah jiwa dia dah mula rosak, dia dah mula rasa benda yang salah pun dia akan mempertahankan juga. Yang ni yang ditegur oleh Rasulullah. Ni yang ditegur oleh Rasulullah. Rasulullah kata al-kibru batarul haq, iaitu kerosakan sombong ni adalah membantah kebenaran. Membantah kebenaran macam dua sikap ni yang tadi yang ditunjukkan oleh kaum kedua-dua kaum yang dibacakan ni tadi. Kemudian perhatikan juga sebenarnya dalam kaedah yang lain juga ataupun dalam keadaan yang lain juga, Rasulullah menjelaskan sebenarnya kibir ni macam mana ataupun sombong ni macam mana. Yang pertama, yang sombong ni adalah yang Rasulullah sebutkan ni tadi, dia batarul haq, dia melawan kebenaran. Dia melawan kebenaran. Dalam dua-dua ayat yang kita bacakan tadi memang menceritakan tentang dia orang bertembung dengan kebenaran. Sebab isu dia, ada seorang lelaki sebenarnya, dia tanya Rasulullah, sebab Rasulullah pernah tegur orang yang berpakaian menyeritkan jubah dia dengan penuh kesombongan. Lalu lelaki ni tanya, inna rajula, dia kata ada seorang lelaki yuhibbu thawbahu hasan, dia suka pakaian dia cantik, dia suka kasut dia cantik, apakah dia ni seorang yang sombong? Dia tanya Rasulullah.
Jadi Rasulullah kata innallaha jamilun yuhibbu jamal. Allah Taala ni cantik dan dia suka yang cantik. Maknanya tak salah nak pakai yang kemah-kemah cantik-cantik macam ni. Tapi yang salahnya adalah apabila Rasulullah kata al-kibru batarul haq. Yang salahnya adalah bila dia melawan kebenaran. Kemudian sikap yang kedua yang Rasulullah sebut secara jelas wa ghamtun nas, iaitu dia mencerca manusia. Jadi kat sini kesombongan ada dua perkara. Yang pertama dia melawan kebenaran dan yang keduanya adalah dia mencerca manusia. Macam tadi dia dah pakai yang elok-elok, sebenarnya dia tak boleh nak mencerca manusia ataupun dia nak rasa takjub dengan diri dia. Baik, macam mana merawat penyakit ni? Ini adalah penyakit hati sebenarnya. Saya kira sebenarnya Quran yang kita baca hari ini adalah penawar yang paling baik sebenarnya tuan-tuan. Sebab dalam Quran Allah Taala cerita dah. Allah Taala kata sa'asrifu an ayati allazina istakbaru. Allah Taala kata aku akan tutup ayat-ayat aku ataupun petunjuk-petunjuk aku bagi mereka yang istikbar. Bayangkan kalau ada sedikit sikap sombong dalam hati kita, Allah Taala tarik hidayah. Allah Taala tak nak bagi kita hidayah, apa perasaan kita? Kadzalika yatba'allahu ala qulubil ladzi, macam tu juga Allah Taala mematrikan. Allah Taala menutup pintu hati orang-orang yang sombong ni. Cuba kalau kita baca hari-hari ayat Quran ni dan kita hayati, kalau kita ada sedikit sikap sombong, Allah Taala tutup hidayah, apa akan jadi dengan kita? Maknanya manusia akan makin menyeleweng dan makin menyeleweng. Tu tadi, ini yang pertama, kaedah merawat ni adalah penyakit hati. Bila nak rawat penyakit hati ni bererti dia kena adalah satu rawatan yang dalaman, yang bukan medical treatment. Maknanya tidak ada ubat untuk menawar, untuk merawat penyakit hati. Dan yang keduanya adalah kita membaca kisah-kisah orang yang sombong dalam Quran. Perhatikan apa kesudahan kisah orang yang sombong dalam Quran. Semuanya Allah Ta'ala memberikan contoh ataupun pengakhiran yang tak baik. Kisah pertama Allah Ta'ala dah sebut dalam surah Baqarah mengenai tentang Iblis. Allahu Akbar. Iblis ni dah berada dah tahap yang tinggi dah. Tiba-tiba kerana sikap sombong dia merasakan dia lebih mulia daripada Adam, lalu menyebabkan dia dihalau dan akhirnya Allah Ta'ala laknat dia sehingga ke hari kiamat. Apakah kita nak kerana sikap sombong kita akan dilaknat pada hari kiamat? Tu yang kedua. Mana yang pertama baca ayat Quran tentang sejukkan hati kita, kendurkan hati kita dengan ayat Quran. Yang keduanya adalah membaca kisah-kisah bagaimana Allah Ta'ala ceritakan tentang sikap orang yang sombong. Dan yang ketiganya Rasulullah ajar supaya melihat kepada orang yang lebih bawah daripada kita. Kadang-kadang kita hanya dikurniakan nikmat yang sikit je kita dah rasa ego dah. Sedangkan kalau kita tengok orang yang susah baru kita boleh rasa bersyukur sikit. Sebenarnya masya-Allah, zaman-zaman Covid ni lagilah banyak lagi masalah. Betul. Yang melanda orang yang sekeliling kita. Perhatikan orang sekeliling kita, mudah-mudahan dia menyejukkan hati kita. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Sanusi menjelaskan tentang penyakit sombong ini Ustaz ya. Maksudnya ia adalah satu penyakit yang lama dah ya, kepada iblis, dan iblis kerana sombong itulah yang menyebabkan dia tidak mahu untuk menghargai kepada arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya orang baca Quran pun boleh dapat juga penyakit ini boleh, ya, pasal dia ada sikap yang perlu. Iblis tu pandai itu sebenarnya ya, bukan dia tak pandai. Jadi kita doakan tuan-tuan agar kita belajar Al-Quran ya, belajar ilmu agama, bagi kelas agama, ibu ayah mungkin yang si ayahnya ke ibunya ke banyak pergi kelas agama, jangan pula sampai kita menjadi orang yang sombong. Tetapi kita berkongsi okey, tapi jangan sampai kita rasakan bahawa kebenaran daripada orang lain diketepikan. Dan kita perlukan barakah daripada Al-Quran ini sendiri, barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bercakap tentang barakah ini pada ayat 100 ataupun halaman 163 pada ayat 96 Allah ada bercerita tentang barakatim minas sama'i wal ard. Kita baca dahulu apakah maksud barakah ini, apakah mengapa kita perlukan sangat barakah. Kita baca dahulu ayat 96. Silakan Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitanir walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن
أخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله. Surah Al-Nazim ayat 96, dan jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan pada mereka keberkatan daripada langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Ayat ini terkenal Ustaz, selalu dibacakan, tapi hari ini ada banyak soalan ni saya nak tanya ni kan. Salah satunya ialah ahlul qura ini maksudnya qaryah kita dekat masjid tu ke, yang biasa orang cakap tu kan, qaryah-qaryah tu ke, ataupun dia mesti negeri ke, negara ke, dunia. Itu satulah soalannya Ustaz, kalau dapat kongsikan sikit. Dan bila bercakap tentang bila dah beriman, bertakwa, ya, maksudnya iman, dia percaya dan bertindak atas iman itu, dibukakan pintu langit dan bumi, ya. Apa yang ada daripada langit itu, apa yang maksud daripada bumi itu, yang kita tahu memang kita nak barakah, banyak kali bercakap tentang barakah, tapi langit turun apa, bumi turun macam mana yang memberi kesan kepada ahlul qura dalam ayat ini. Silakan. Okey, ini soalan yang mencabar juga. Baik, sebelum saya masuk tentang ahlul qura ni tadi, saya masuk pula dulu tentang barakah, iaitu barakat ni adalah jamak kepada barakah, dan barakah ni adalah subutul khair al-ilahi. Yang ni yang ditafsirkan oleh al-Imam ataupun Syekh Tantawi. Subutul khair al-ilahi ni maknanya penetapan kebaikan yang dikurniakan oleh Allah. Maknanya kebaikan ni, barakah ni adalah satu perkara yang kadang-kadang Raghib Al-Asfahani kata ada yang hissi, ada yang hissi sama juga macam tadi, ada yang boleh dipegang, ada yang maknawi yang tak boleh dipegang. Barakah maknawi ni kadang-kadang dia lebih mencabar, iaitu dia lebih datang kepada keberkatan terhadap sesuatu. Allah Ta'ala sabitkan, Allah Ta'ala tetapkan kebaikan dia sehingga dia dapat dinikmati oleh ahlul qura tu tadi. Ahlul qura tu tadi. Saya bagi contoh. Barakah ni kadang-kadang tak semestinya dengan banyak. Kan kita selalu cakap barakah. Rasulullah dalam banyak hadis, Rasulullah mengajar kita supaya barik lana fima razaqtana. Maknanya berkati kami kepada rezeki kami, walaupun sedikit tetapi kebaikan dia tu membumi. Kebaikan dia tu menyerap sehingga walaupun sedikit memadai untuk satu keluarga. Kadang-kadang bila kita dalam keadaan susah tetapi sumbernya halal, kita dapati keberkatan tu dapat dirasai oleh seluruh ahli keluarga, berbanding dengan bila kita ambil satu sumber yang haram, kita merasakan walaupun kita dah jadi kaya, perkara tu tak cukup. Yang ni yang menghairankan, dan yang ni yang memberikan kita satu pengajaran. Kadang-kadang kita teringat waktu susah dulu, waktu sumber halal tu lagi, kadang-kadang dia memberikan keberkatan ataupun kebaikan kepada satu keluarga tu tadi, yang pertama. Dan yang keduanya, barakah ni juga adalah kebaikan yang menghasilkan kebaikan. Saya kira macam tu sebenarnya. Sebab kalau kita tengok keberkatan kepada menjaga rezeki yang halal ni tadi, kita perhatikan bagaimana Al-Imam Bukhari, yang juga saya pernah sebut sebelum ni, Al-Imam Bukhari kata tak ada rezeki daripada aku usahakan ni adalah satu perkara yang syubhah. Kita perhatikan para imam ni, bila ayah-ayah mereka menjaga keberkatan rezeki, dia menghasilkan anak-anak yang baik. Sebab tu saya kata keberkatan tu adalah menghasilkan keberkatan yang lain, yang lain. Maknanya ayahnya baik akan menghasilkan keberkatan kepada anak-anak yang baik. Jadi berkah tu bukan satu perkara yang nampak, dia dirasai dan dirasai oleh orang sekeliling, manfaat dia tu tadi. Baik, balik kepada ahli qura tu tadi, siapa yang mengasai dia sebenarnya? Siapa yang merasai? Kalau kita balikkan tadi, kalau satu kaum tu dia kata amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, seluruh kampung tu akan merasa keberkatan itu tadi. Kerana mereka yang beriman dan bertakwa ni, dia kan setiap keluarga akan ada satu komuniti akan membentuk satu komuniti yang besar setiap keluarga. Jadi setiap keluarga ni kalau dia bermanfaat, dia betul-betul beriman dan bertakwa, dia menghasilkan satu komuniti yang macam mana saya nak cerita pun, dia menghasilkan satu komuniti yang barakah ni, maknanya kebaikan tu tersebar kepada seluruh. Dia mengebak Dia mengebak kebaikan tu tadi. Bayangkan maknanya kalau saya jaga anak saya daripada melakukan perkara yang haram, maknanya Ustaz Fazrul menjaga, Ustaz Tirmizi juga macam tu, satu kaum jadi satu keluarga dan satu kampung tu akan menjadi satu kampung yang rahmah. Maknanya baik. Kalau ahli keluarga ni buat salah, dia tegur yang ni, jadi satu keluarga tu akan menerima kebaikan dia. Maksudnya qaryah itu sebenarnya bila dia beriman bertakwa, dia dinamik, dia berinteraksi dengan orang lain. Kalau katakan keluarga ini amat baik, dia akan memberi kesan juga kepada qaryah ataupun ahli lain. Jadi itu yang kita doakan kepada Allah SWT agar Allah memberikan kepada qaryah kita, kepada kumpulan kehidupan kita ini barakah, sehingga kan banyak kebaikan demi kebaikan. Dan saya persilakan di hujung ini bersama dengan Ustaz Dr. Sanusi untuk membacakan doa. Silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dr. Sanusi untuk bacaan doa sudi berkongsi pada hari ini, dan inilah kesedaran yang kita ingin bawakan dalam tabung gerakan Al-Quran untuk kita selalu menjemput barakah dengan iman takwa yang tuan-tuan laksanakan berpandukan cahaya daripada Al-Quran. Tuan-tuan melihat pada gambar bagaimana sumbangan tuan-tuan disampaikan kepada mereka yang memerlukan untuk Quran ini menjadi asas iman, menjadi asas takwa dalam kehidupan, dan kita doakan kita selalu mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada jam 5 petang, jam 11 malam dan juga pada 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, terus mendoakan barakah kepada ahlul qura kita semua. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.